Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama dengan Pak Chu. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan tentang kepala air. Sebab sekarang ni memang satu topik yang hangat, tetapi yang terpanggil untuk Pak Chu untuk menceritakan sedikit apa itu kepala air. Kejadian bencana geologi yang berlaku di Gunung Jerai ataupun secara spesifik di dalam daerah Yan, Kedah. Jadi sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui banyak daripada sosial media, banyak daripada pakar-pakar yang dah menceritakan tentang perkara ini. Jabatan Mineral dan Geosains sendiri, pihak pakar daripada Profesor Ibrahim Khomo dan juga daripada pakar-pakar lain dah menceritakan tentang tragedi yang berlaku di Yan ini. Tapi Pak Chu nak cerita secara simple, secara ringkas, macam mana sebenarnya kejadian yang berlaku di Gunung Jerai atau secara spesifiknya adalah di Yan. Sebenarnya kita beralih kepada Gunung Jerai. Gunung Jerai sebagaimana yang kita tahu di Malaysia ini, kawasan terutama sekali kalau Gunung Jerai dan juga kawasan gurun. Jadi kata gurun yang paling banyak hujan adalah dia ada di Malaysia, iaitu di Gurun Kedah. Itu betul lah, memang banyak hujan di sana. Tetapi hujan pada kali ini adalah agak lebat dan agak dia punya kuantitinya terlampau banyak. Jadi sehingga melonggarkan tanah-tanah yang ada di kawasan berkenaan, dan ini dah ditentusahkan oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Mineral dan Geosains bahawa ada 4 tempat berlakunya tanah runtuh. Jadi tak ada kaitan pun dengan apa-apa aktiviti perlombongan ataupun aktiviti pembalakan, aktiviti penebasan hutan dan sebagainya. Ini adalah perkara yang berlaku secara semula jadi. Semula jadi yang maksud Pak Chu sekini adalah apabila hujan lebat dan kawasan topografi. Sebenarnya kalau kita tahu, pernah pergi ke Gunung Jerai tak? Gunung Jerai adalah satu gunung yang betul-betul kita katalah isolated ataupun terasing, di mana memang jadi mercu tanda di kawasan berkenaan, di mana tak ada kawasan sekitarnya, tak ada bukit. Dia ada di betul-betul, kalau kita tengok betul-betul di dalam dikelilingi oleh sawah padi. Itulah Gunung Jerai. Dan kemudian dia punya topografi atau morfologinya adalah curam. Dan batuan di atasnya adalah batuan sedimen dan juga batuan metal sedimen yang terdiri daripada kandungan pasir yang tinggi. Jadi dengan kata lain, sebabkan faktor-faktor geologi berkenaanlah, maka apabila hujan dia terlampau tinggi, dia punya volume dia melonggarkan tanah-tanah. Jadi apabila melonggarkan tanah-tanah, maka tanah tu akan gelongsor. Gelongsoran tanah tu berlaku. Apabila gelongsoran tanah, dia akan membawa sekali sama dengan kita panggil dalam istilah geologi regolith, ataupun kawasan tanah yang telah mengalami proses perebutan atau proses luluh hawa, di mana terdiri daripada lumpur, pasir, dan apabila dia runtuh, dia akan membawa sekali dengan boulder, batu-batu yang fresh, kemudian dia bersama dengan apa isi kandungan yang ada di atas, iaitu pokok-pokok dan sebagainya. Jadi dia akan membawa turun-curun. Dan sebagaimana yang Pak Chu cerita tadi, dia adalah curam. Jadi kadar penurunannya adalah laju, dan kemudian dia akan mengisi, kalau sekiranya jatuh berlakunya penurunan ataupun berlaku gelinciran, maka dia akan menuju ke lembah sungai. Apabila lembah sungai, lembah yang di bahagian atas itu adalah berbentuk V macam ini. Jadi kandungan bahan itu akan masuk ke dalam lembah berkenaan secara cepat, dan secara automatik dia akan terbentuknya satu empangan yang natural ataupun semula jadi disebabkan oleh proses kejatuhan berkenaan. Jadi apabila ada dam, mana dengan kata lain, air di bahagian atas yang akan meningkat secara cepat sebab kandungan hujannya adalah tinggi. Jadi kalau dam yang dibuat design oleh engineer memang akan bertahan. Tetapi ini adalah natural dam yang cuma disebabkan oleh runtuhan daripada bahan-bahan berkenaan, maka lama-kelamaan apabila ada hidrolik dia dia punya stres dia adalah tinggi, maka dia akan burst. Kalau masa dia pecah dengan tenaga yang kuat,
atau dengan teori dendritic, maka dia akan bawa lah semua sekali kandungan yang ada tadi, bahan runtuhan tadi, ataupun dengan istilah geologi kita kata puing tadi ataupun debris, dan juga pokok-pokok tadi dia akan turun dengan lajunya menuruni cerunian curam. Jadi lajunya kita bayangkanlah, itulah apa yang ditunjukkan dalam video-video yang ada dalam sosial media, bahawa berlakunya satu aliran air yang betul-betul laju dan tak pernah berlaku sebelum ini. Jadi itulah sebenarnya yang Pak Chu boleh kongsikan pada kali ini, macam mana sebenarnya secara simple kejadian yang berlaku di Yan. Jadi dengan kata lain, kita tahu bahawa sungai yang merentangi di Perigi dan juga di Titihayun itu adalah dua sungai yang besar. Jadi daripada situlah dia turun melalui kedua-dua caban berkenaan. Jadi itulah sebenarnya apa yang kemusnahan ataupun bencana yang berlaku di Yan, yang sekarang ni pun masih lagi proses mencari mayat mangsa yang masih lagi terperangkap di dalam runtuhan puing berkenaan. Jadi Pak Chu juga yang mengucapkan takziah kepada kaum keluarga yang terlibat dengan kejadian berkenaan, dan mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi kita panduan ataupun macam mana sebenarnya proses yang berlaku dari aspek geologinya secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.